Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 11 hari bulan September 2022, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam ilmu bicara Mawa'izul Mufassirin, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama tafsir. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang tentang tadabbur kepada ayat 65-66 dari surah Al-Baqarah. 65-66 ayat dari surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut tentang nasihat itu dari dua dimensi. Satu, nasihat yang berlaku kepada alam ini yang kita kena lihat. Satu lagi, nasihat yang diberi melalui ayat-ayat, melalui peringatan-peringatan, dipanggil mau'izatun syar'iyyatun, ataupun kita sebut ada sudut peringatan dari sudut ilmiah. Satu lagi mau'izah kauniyah, peringatan dari sudut suasana yang berlaku. Jadi kita sebagai seorang Muslim tidak mungkin apa yang berlaku di hadapan kita, kita tengok sahaja tanpa mengambil pengajaran dan iktibar bahawa apa yang berlaku itu adalah merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Berlaku kepada orang lain, tetapi menjadi peringatan kepada orang yang melihat, orang yang mendengar, sama ada kita lihat dengan mata kita ataupun kita lihat melalui kaca TV, melalui siaran-siaran yang ada di depan kita. Ayat ini para jemaah sekalian kita baca, kemudian kita pergi kepada terjemahan dia. Surah Al-Baqarah ayat 65-66. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini kisah ini berlaku kepada Bani Israel. Bila Allah SWT larang hari Sabtu menangkap ikan, Allah uji mereka dengan ikan tu naik ke pantai. Ikan tu mari duduk lepak tepi pantai. Mencabar sungguh.
Hari dilarang menangkap ikan-ikan tu mari. Kalau ikan tak ada, tak apa. Jadi Bani Israel telah menggunakan pendekatan hilah. Dia buat macam mana? Dia gali lubang pada hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk. Petang Sabtu sebelum ikan keluar, dia tutup pintu. Hari Ahad baru dia timba, baru dia tangkap. Maknanya kami tak tangkap ikan hari Sabtu. Itu dia panggil hilah. Jadi Allah kata apa? Hari Sabtu dilarang, mereka buat hilah. Allah SWT jatuh hukuman, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Semuanya jadi monkey, jadi monyet. Ini boleh jadi yang Darwin duk cari monyet tu, kata-kata itulah kumpulan monyetnya. Kumpulan lain tak ada, mari daripada anak Adam, bukan mari daripada monyet. Kemudian ini ayat pengajaran. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu nakalan. Para jemaah, para pencinta ilmu, tanda kalimah nakalan. Apa makna nakalan? Sebagai satu hukuman dan pencegahan. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dalam ayat hudud, Tuhan kata nakalam minallah. Hudud itu adalah pencegahan, hukuman yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kata faja'alnaha nakalan. Kami jadikan peristiwa tersebut sebagai hukuman pencegahan bagi orang-orang yang ada pada masa itu, wa ma khalfaha, dan orang yang datang kemudian, termasuklah zaman kita. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan suatu pengajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi akhirnya Allah Ta'ala buat kesimpulan, banyak mana ayat yang saya beri, besar mana peringatan yang aku sampaikan, yang mengambil pengajaran, mengambil mau'izah, iaitulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa relax ya, tak rasa apa. Dia kata ini ala biasa, bencana alam. Arab kata tabi'i ya, benda yang biasa je. Kalau dah hujan banjir, kalau dah banjir tenggelam. Bila berlaku banjir banyak, pokok-pokok telah ditebang, diambil balak, jadi runtuh keluarnya kepala air, macam-macam. Kita lari daripada nakalam minallah. Kita lari daripada hukuman Allah Azza wa Jalla. Itu perkara yang cukup menjauhkan manusia daripada mengingati peringatan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kepada kita, orang-orang yang ada pada zaman itu, baina yadaiha, mana yang ada pada ketika itu. Mungkin Bani Israel yang tengok kumpulan itu telah jadi monyet. Wa ma khalfa, yang datang selepas daripada itu, termasuk zaman kita. Ini kita dengar ada manusia yang telah ditukar rupa dia kerana jenayah perbuatan yang dia buat. Maka di sini para jemaah sekalian, ulama nasihat daripada ulama tafsir, dia kata wa minha, daripada ayat ini ada dua fawaid, dua faedah. Kita kena tengok dua faedah yang kita ambil daripada pengajaran, daripada hukuman yang dijatuhkan ke atas orang-orang yang derhaka, orang yang mencari hilah untuk menghalalkan benda yang haram. Kita ini pun jangan cuba kona sana kona sini nak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, berselindung di sebalik perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang dipanggil hilah. Ada hilah yang dibenarkan dalam fiqh, tapi hilah nak menghalalkan yang haram tidak. Maka di sini dua ayat, alladzina yantafi'una, Allah sebut di akhir ayat orang yang mendapat manfaat daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku itu siapa? Iaitulah orang-orang yang bertakwa. Mau'izatan lil muttaqin, orang yang bertakwa, mereka yang mendapat manfaat daripada peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita kena lihat tentang
nasihat. Ini dipanggil mau'izah. Nasihat itu ada dua kategori. Satu jenis dia panggil nasihat al-mau'izah al-kauniyah. Nasihat yang Allah Ta'ala tunjuk kepada apa yang berlaku kepada alam ini. Itu dia panggil kauniyah. Sebab Allah Ta'ala jatuhkan hukuman atau berlakunya bala bencana, apa saja yang berlaku, orang yang bertakwa dia akan tengok dengan dua dimensi. Dimensi yang pertama, kita tengok kepada bencana yang berlaku itu, kelemahan manusia, berlaku banjir, kilat kerana perparitan yang tidak tepat, berlakunya kepala air kerana tidak ada lagi pokok-pokok telah ditebang. Apa saja yang berlaku. Satu lagi kita kena tengok, ada yang berlaku kerana sebab, ada berlaku tak bersebab. Sebagaimana yang berlaku kepada kita dulu 2 tahun yang lepas, berlakunya marinya corona. Tertutup semua masjid, ditutup, pasar-pasar ditutup, orang semuanya berkurung di rumah. Kita kata itu mau'izatun kauniyah. Nasihat kepada apa yang berlaku. Satu lagi dia panggil nasihat syar'iyah, ilmiah. Secara akademik, secara syar'i, nasihat Allah Ta'ala beri kepada kita banyak. Di antaranya ayat yang telah kita bincang dalam surat Yunus ayat 57. Allah kata, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izatun min rabbikum, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla, iaitulah Al-Quran. Dan selain daripada Quran itu menjadi mau'izah secara akademiknya, wa shifaa'un lima fis sudur, Quran juga menjadi penawar kepada apa yang ada dalam hati kamu. Jadi hati ni, manusia ni dia ragu, syak terhadap agama Allah, meragui tentang agama Allah, tentang perintah Allah Azza wa Jalla. Betul kerana Allah Ta'ala ni ada, benarkah apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Maka Allah kata Quran itu syifa'un lima fis sudur, menjadi penawar kepada apa yang dalam hati kamu. Maka di sini kita mengatakan bahawa dalam dua ayat, dua mau'izah, dua nasihat ini, nasihat mana yang lebih berkesan kepada manusia? Kita tengok kategori orang. Bagi orang yang hati dia keras, maka nasihat secara tabi'i, secara alam ini mungkin lebih kuat. Nasihat yang berlaku kepada alam ini mungkin lebih kuat kesan dia kepada manusia, nak berbanding dengan nasihat yang diberi. Kerana itu kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala turun dengan kuasa pemerintahan itu, nazala bil sultan, lebih kuat daripada apa yang diturunkan kepada Quran. Quran perintah haram riba, haram judi, haram rasuah, haram arak. Tak boleh nak tutup kita. Kilang arak tak boleh tutup, pusat-pusat judi tak boleh tutup, rasuah berleluasa. Tapi bila mari kuasa pemerintahan tutup, dia tutup. Kuasa pemerintah lemah, nak tutup tak boleh. Allah hantar mari corona. Corona itu dia panggil mau'izatun kauniyah, peringatan berbentuk bencana alam. Mari corona, dia tutup semua sekali. Bukan setakat kilang arak, bukan kata kilang judi, masjid pun dia tutup. Kita kata itu di antara kesan tu lebih berat. Jadi apa yang dikata oleh Sayyidina Uthman, Allah Ta'ala turun kepada kuasa pemerintah itu lebih kuat daripada diturun kepada Quran bagi orang yang hatinya keras. Tapi bagi orang yang hatinya lembut, Masya Allah, cukup dia dengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, dia telah melembutkan hati dia, dia mendapat manfaat yang begitu besar tentang apa yang berlaku depan mata dia. Dia baca Quran, cukup. Dia dengar Quran, dia tahu perintah Allah, dia faham apa yang berlaku, dia dengar betul-betul. Kemudian bila dia dengar, dia ikut nasihat, dia patuh kepada ajaran.
dia melaksanakan tuntutan apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu kita mengatakan orang yang hati yang lembut cukup dengan nasihat. Tapi orang yang hati yang keras, dia tak padan dengan nasihat, dia kena bawa kepada tempat-tempat yang kita akan lihat nanti. Ada yang ke penjara, ada yang ke hospital. Ramai orang bila masuk hospital baru dia insaf, Allahu Akbar, saya silap pagi tu. Ada sebagian orang masuk dalam penjara baru dia sedar, saya tersalah. Kalau setakat dengar ceramah ni, dengar ceramah, tapi tak masuk, kata orang, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mana tak melekat dalam kepala. Itu yang dikatakan taksir, kesan daripada dua peristiwa yang berlaku ini. Baik para jemaah sekalian, maknanya daripada ayat ini kita sebut Allah SWT sebut kepada kita beberapa kategori yang kita nak lihat tentang nakalam minallah, peringatan ataupun amaran ataupun uqubah, seksaan, pencegahan yang Allah Ta'ala sebut, yang kita kena belajar, yang kita kena lihat. Orang yang tengok pada peristiwa Bani Israel telah binasa, kita juga telah pergi kepada peristiwa-peristiwa yang lain. Dalam ayat ini Allah sebut kepada kita, mereka dah jadi apa? Kunu qiradatan khasiin, mereka jadi monyet. Mana monyet ini bukan satu benda yang mudah lah. Kalau kata kena penyakit biasa, tak, tukar rupa. Cuma bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada ke tidak pertukaran rupa itu, ada ke tidak? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dalam hadis ni hadis sahih. Nabi kata akan berlaku di kalangan umat aku ni maskhun wa qasfun. Ada orang yang akan bertukar rupa dia, bertukar watak dia. Tetapi dalam hadis lain dia kata umat ni tidak akan jadi seperti Bani Israel yang bertukar jadi monyet. Maka para ulama yang mengkaji tentang hadisul fitan, hadis-hadis tentang alamat kiamat, hadis tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, dia kata rahmatnya Nabi SAW, rahmatan lil alamin kepada umat ini, tak ada manusia umat Muhammad ini tiba-tiba dia bertukar daripada orang kepada monyet, kepada babi, kepada khinzir, tak. Tetapi yang bertukarnya watak mereka. Kita boleh tengok pertunjukan konsert yang besar-besar, dia duk melompat atas pentas tu. Cuba pergi tengok, ya penyanyi-penyanyi, tak kira antara bangsa ke peringkat mana, yang duk lompat atas pentas. Cuba pergi tengok yang duk lompat dalam zon negara, ada beza ke tidak? Dia kata mana agak kasar contoh. Tak, dia tak tukar rupa, tapi watak dan gaya tu, cara melompat lebih kurang yang buat ni. Sebab itulah kita dalam Islam ini, kita jangan tiru perbuatan-perbuatan, sama ada perbuatan orang-orang yang kena azab zaman dulu ataupun perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita lihat berlakunya bencana itu melalui 3 perkara, 3 jenis. Coba tuan-tuan tanda, 3 perkara berlaku kepada manusia ini. Yang pertama, hukuman bencana datang hasil daripada maksiat yang dibuat. Bila banyak orang buat maksiat, maka datanglah hukuman Allah Azza wa Jalla. Contohnya, na'udzubillah, afanallahu wa iyyakum, Allah telah selamatkan kita semua, orang yang berzina. Timbulnya berzina, liwat, main jantan sama jantan, maka keluarlah penyakit. Dulu kita dengar dia panggil penyakit apa ni, syphilis. Zaman dulu syphilis, sekarang ni HIV. Allah kata akan datang, sebagai disebut dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala akan beri penyakit yang belum pernah pada orang lain. Sekarang ni tak habis-habis lagi. Dulu syphilis, sekarang ni penyakit HIV, sekarang ni apa lagi yang akan timbul? Maka timbul orang ni mabuk arak. Maksiat yang dia buat tu menyebabkan dia bawa kereta jatuh dalam gang, ataupun masuk lorong yang bertentangan, berlaku aksiden banyak, dia pun mati, orang lain pun mati.
Kita nampak bahawa di sini orang yang buat dosa, buat maksiat, kemudian dijatuhkan hukuman, disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla hukuman dia di dunia, maka dia akan terkena kepada perkara yang tersebut. Jadi jelaslah bahawa itu perbuatan maksiat yang dibuat oleh manusia. Bila dia buat maksiat, maka dia kena hukuman daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nampak, orang ni dengan sebab maksiat yang dia cari, penyakit yang dia buat, maka Allah Ta'ala hukum dia sekian-sekian. Tak kiralah apa saja hukuman yang kita nampak dengan kepala kita. Jelas. Banyak lagi lah penyakit-penyakit lain kalau kita sebut orang marah sekarang ni. Contohnya, di antara penyakit yang sukar untuk diubati. Penyakit apa? Penyakit rokok. Contohnya, walaupun ditulis di rokok, kotak rokok itu macam-macam amaran, tapi orang sayang ke rokok, sayang situlah. Walaupun bagai-bagai penyakit yang timbul, penyakit penyar paru-paru, penyakit pernafasan, penyakit apa saja pun cukup banyak, maka kita mengatakan itu semua bala yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mengatakan itu yang pertama. Bala mari, hukuman mari hasil daripada orang itu sendiri buat. Orang itu sendiri buat. Baik. Kategori yang kedua, bala juga, tapi orang ni orang baik. Mana sya'anit ta'ati, orang baik, tak pernah buat maksiat, tak tinggal salat, yang perempuan jaga aurat, tapi dia kena ujian. Kita nak kata apa orang ni? Bala? Tak bala. Maka jawabnya, li ahli iman, bagi orang yang beriman, apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla, itu takfiran li sayyiatihim. Allah Ta'ala nak hapuskan kesalahan-kesalahan yang dia ada. Tadi kata dia tak buat maksiat, salah apa dia? Para jemaah sekalian, kita kena fikir, kita ni manusia. Kalau tak buat maksiat yang zahir, boleh jadi kita ada maksiat yang tersembunyi, kurang ikhlas. Kalau buat ibadat suka nak riak, contohnya. Jadi Allah nak hapuskan perkara tersebut, diberi ujian kepada orang tu. Dia baik. Anak sekali pernah ditanya oleh seorang budak perempuan, dia telefon. Dia kata, "Ustaz, kenapa Tuhan tak sayang saya?" Kata, mana boleh. Allah Ta'ala tu, rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Dia kata, dalam adik-adik dia yang paling baik sekali. Dia jaga aurat, dia jaga solat, dia hormat pada mak. Tapi dia yang banyak penyakit. Adik-adik dia hak bebas tu, aurat pun tak ada, solat tu pun tak jaga, mana ada solat tu. Happy je dia kata, tak sakit-sakit pun. Macam mana Tuhan benci dengan dia? Allah. Macam mana agak-agak tuan-tuan kita nak jawab kepada soalan realiti yang berlaku pada orang? Maka kita mengatakan, ujian yang Allah Ta'ala beri, walaupun orang tu orang taat, orang yang baik, itu untuk apa? Untuk Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan. Andai kata dia tidak ada kesalahan, li raf'in darajat, Allah nak angkat darajat. Kita sekarang ni kena berhati-hati dalam ucapan kita. Bila kita tengok orang ni rumah dia terbakar, na'udzubillah lah, minta berlindung, ataupun barang dia dicuri oleh orang, setengah manusia yang mudah buat komen ni, boleh jadi tak payah zakat tu. Tengok ayat dia, boleh jadi tak payah zakat tu. Ataupun dia beli barang-barang rasuah ke rumah dia tu tak selamat, Allah bakar. Kata ayat dia mudah. Jadi kita jangan mudah nak jatuh hukum kepada orang. Kita kena ada sifat bersangka baik. Kita kata Allah uji dia orang baik, li raf'in darajat au li takfiris sayyi'at. Bagi orang baik, bila diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah nak angkat darjat dia ataupun nak hapuskan kesalahan-kesalahan yang dia ada. Sebagaimana orang yang baik-baik tiba-tiba kena penyakit ataupun diuji. Macam kita hari ni pergi haji contohnya. Orang yang haji ni hati dia sudah baik, tapi ada ujian-ujian Allah Ta'ala beri pada dia. Kita kata Allah nak hapuskan
kesalahan-kesalahan dia. Kadang-kadang kita bergurau selepas pada haji, di antara penyakit lepas pada haji, batuk. Nak, orang pergi haji ni lepas pada duduk Mekah tu kokeh bunyi. Duduk alam haji haram lepas haji ni, Allah, duduk belawai batuk. Jadi ada seorang doktor, kita panggil dia ceramah. Oh, dia kata sebab apa kita di balik Arafah ni semua jadi batuk. Dia kata sebab dia punya kuman dia bertemu dengan kuman lain, kuman Melaya jumpa dengan kuman Afrika, jadi duduk balah dua tu. Sedap. Dia punya teori. Ada yang kata kita ada lagi yang tertinggal di baru ni, tak hapus, tidak terhapus. Jadi Allah Ta'ala nak hilangkan lagi. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bersikap positif dalam hidup kita ni. Semua yang berlaku itu kerana Allah Ta'ala nak angkat darjat ataupun nak hapuskan kesalahan. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Kategori yang ketiga, tidak kerana taat dan tidak kerana maksiat. Orang ni tak ada maksiat dia tak buat, ketaatan pun dia tak banyak mana. Yang tadi taat, dia ni kata orang on off pasal sekarang. Dia semaya tapi tak banyak lah ketaatan. Maksiat pun dia tak buat. Tiba-tiba dia kena ujian. Bagaimana kita nak letak hukum kepada orang ni? Bila dia kena ujian tu, bagaimana keadaan dia? Maka fahadha yunzaru ila halil abdi. Kita kena tengok kepada orang tu. Oh, dia ni walaupun orang biasa, orang awam biasa, tetapi ghalib dia, kebiasaan dia, hidup dia istiqamah alal khair. Dan dia istiqamah, mana orang baiklah, tak ada benda yang pelik-pelik kita tengok. Maka ujian Allah Ta'ala begitu, kita letak di bawah kategori ujian asyaddun nasi bala al-anbiya. Nabi SAW bagi tahu orang yang paling kuat kena uji para Nabi. Padahal Nabi orang yang paling baik. Summal amsal fal amsal, orang yang kurang lagi. Jadi kita ni bila diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya Allah Ta'ala nak angkat darjat atau hapus ayat. Wa in kana al-ghalib alaihi, tapi kalau orang ni kebanyakan hidup dia nya lara, banyak benda yang tak betul, maka boleh jadi hukuman tadi min qabilil, daripada hukuman yang Allah segerakan, nak menyedarkan dia supaya dia insaf. Memang berlakulah sebagaimana yang kita dengar, bila orang ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla, barulah dia insaf, dia sedar. Nasib baiklah saya. Ada dalam sebuah buku yang saya selalu baca. Buku ni lama dah kita tersebut. Nama dia Musyahadat Tabib, pengalaman seorang doktor. Cantik, kecil buku ni. Dalam buku Musyahadat Tabib, pengalaman seorang doktor ni, Dr. Khalid Al-Jubair, seorang pakar bedah di hospital tentera di Riyadh. Dia pakar bedah tapi janggut dia ada sekat ni. Sampai ke dada, janggut arak ke panjang. Dia kata ada seorang ni yang aku uruskan dia di hospital, dia aksiden, patah banyak, masuk hospital. Orang lain pergi, dah berapa bulan duduk situ. Dia kata, mintalah cepatlah doktor bagi ubat biar kawan ni boleh keluar. Bila orang, dia sendiri jawab, biarlah. Perjalanan kesihatan ni kita tengok bila Allah Ta'ala beri aku keluar. Sebab dia sekarang ni beberapa bulan dia duduk di katil hospital ni, dia telah dapat murajaah hafalan Quran sudah beberapa surah. Dia kata biar aku duduk sikit lagi, boleh tambah lagi. Ada orang yang Masya Allah Tabarakallah, peluang Tuhan tak beri kecuali dengan marinya ujian. Mari ujian, bagi peluang. Kita hari ni bila mari zaman Covid baru ni, kita terkurung di rumah, tak nak pergi mana-mana, barulah kita nampak ada ruang-ruang yang kita tak sempat masa kesibukan dulu, nak belajar, nak mengaji, nak pergi majlis ilmu, tak sempat. Bila mari zaman ni, barulah kita Allah Akbar. Nak pergi masjid tak boleh, tapi Allah buka melalui kelas-kelas pengajian, melalui Zoom lah, macam-macam mazhab yang timbul, Zoom, stream ya, apa benda lagi, benda-benda yang menyebabkan kita pun boleh belajar. Kita boleh menumpukan kepada perkara yang kita tak boleh buat belum padanya.
Maka itulah kategori yang pertama, bala tu mari kepada ahli maksiat, memang hukuman daripada Allah, nakala minallah. Allah Ta'ala sebut peringatan. Yang kedua, orang yang taat, itu Allah Ta'ala nak bagi angkat darajat, nak hapuskan takfirus sayyiat. Yang ketiga, orang yang tak tahu 50-50, kita tengok kepada di manakah sudut dia yang lebih banyak. Mana kalau sudut dia baik banyak, kita letak dalam kategori yang kedua. Kalau sudut dia tak baik banyak, kita letakkan Allah Ta'ala nak cuik dia, Allah Ta'ala sayang kepada dia, supaya disegerakan ajjalalahul uqubah, Allah Ta'ala segerakan uqubah di atas dunia. Kenapa? Supaya mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah kata kami uji manusia dengan baik, dan juga kami uji manusia dengan benda tak baik, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita pergi kepada al-uqubah al-ilahiyah, Allah Ta'ala letak peringatan itu mari daripada mana? Mari daripada bencana yang berlaku, satu lagi peringatan daripada syar'iyah, secara ilmiahnya. Satu lagi peringatan min qabilil hudud syar'iyah, daripada undang-undang syariat. Undang-undang syariat. Tengok dalam surah An-Nur ayat 2 contohnya, Allah kata, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina yang belum pernah kahwin, kamu sebab dia 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan orang panggil mudah koyak. Kesian budak ni nak sebat. La, Tuhan kata jangan ada belah kasihan dalam melaksanakan undang-undang syariat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sekiranya kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, dan pelaksanaan itu, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Waktu nak laksanakan undang-undang hudud, tak boleh sembunyi. Kita kena laksanakan pelaksanaan dia di tempat yang ramai. Contohnya kita kata di tengah bandar, buat situ. Tuan-tuan kali yang pergi Madinah, pernah tak pergi melawat ke Masjid Ghamamah dia panggil, tempat musalla Nabi, tempat Maya Raya. Depan Masjid Ghamamah tu, depan tu, situ tempat pancung kepala. Biasa dia pancung ni hari Jumaat pagi. Kita dalam pukul 8 pagi kita round dengan kereta, tengok. Kalau polis ramah sini, kereta-kereta yang diparking semua diangkut dengan kereta penarik kereta tu, jaga tunggu pukul 9 nanti ada hudud, ada qisas situ. Maknanya Allah Ta'ala sebut wal yashhad. Waktu nak jatuhkan hukuman tu kena ada apa? Ada orang tengok. Yang kata sebab keluar dalam surat khabar, hari ni telah disebat jatuh hukuman hudud pada sekian-sekian. Orang tak tengok, elak. Bahkan bagi orang yang ada marwah, boleh jadi dia terjebak dengan dosa tadi, dosa besar. Bila jatuh hukuman, dia sendiri depan orang yang mari menyaksikan hukuman itu, keluarga dia sendiri. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana perasaan dia, bagaimana insah dia, bagaimana itu dia panggil kaedah. Kerana itu dalam satu kaedah pelaksanaan undang-undang ni dia panggil undang-undang takzir. Zaman dulu kalau orang kena takzir, dia cukur kepala, dia bawa arak dalam bandar. Orang tengok belakang, dia inilah yang kena hukuman. Maka Allah SWT nak suruh kita kena tengok wal yashhad. Jadi orang nak berapa orang saksi, berapa orang tengok, itu panjanglah di dalam kisah yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini, dan para ulama tafsir juga telah berbincang tentang berapa orang yang kena tengok. Kita mengatakan bahawa yang menjadi undang-undang syariat itu Allah Ta'ala buat, Tuhan sebut nakalam minallah, mesti ada pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tahu sama ada bencana alam, kita kata bencana alam lah, bencana yang berlaku pada alam ini, ataupun nasihat-nasihat yang diberi melalui ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, melalui mimbar-mimbar khutbah, ceramah dan tazkirah,
Yang ketiga, melalui undang-undang hudud syar'iyah. Ini juga adalah merupakan satu pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, itulah yang kita kena ambil pengajaran, kena ambil iktibar bahawa semua yang berlaku ini pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman, bagi orang yang tahu. Maka dia ambil pengajaran untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan ini, siapakah tiga kategori hukuman yang Allah Ta'ala letak ke atas dunia ini? Tapi apa yang dapat kita ambil? Alladzina yantafi'un, orang yang mendapat manfaat daripada nasihat-nasihat itu, iaitulah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup nasihat dia dengan peringatan Allah Ta'ala beri melalui Quran, melalui tazkirah, melalui mimbar-mimbar khutbah dan juga tazkirah. Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tak cukup dengan nasihat pun dia tak dengar. Sebab itulah di antara perkara yang kita rasa sedih, apabila masyarakat ini tidak lagi mendapat nasihat yang baik. Tak dapat nasihat yang baik. Sama ada dia tak pergi dengar, dia tak pergi dengar. Kalau ada kuliah dia lari, ataupun dia pergi dengar tapi dia tak fokus. Orang duk kuliah, kita duk cakap, duk bual-bual sama-sama kita, yang ni tak dapat ilmu. Satu lagi, pendengarnya setia, siap dengan pen, dengan nota, tapi penceramah pula tidak ada persiapan. Mari duk cerita benda-benda pelik, hadis palsu pun kira hadis juga. Ini pun satu masalah yang berlaku kepada masyarakat kita. Kerana itulah sudah ada buku-buku yang dikeluarkan oleh para pendakwah kita ni, iaitulah semakkan kepada ucapan para pendakwah, disemak. Dia kata cerita-cerita masyhur tapi tidak sahih di meja penceramah. Ini penting. Kita kadang-kadang kita bawa cerita tu cerita ni, bila disemak balik, tak sahih pun cerita ni. Ada setengah ustaz ni paling kaki viral. Semua benda yang dia jumpa dia share, dia cerita. Tapi 2 hari lepas tu orang komen, ustaz benda ni tak sahih. Tak sahih apa dah cerita dah, nak kata apa? Ini maknanya pihak penganjur sendiri kena bersihkan meja-meja kuliah kita, di masjid kita, di surau kita, di dewan-dewan kuliah kita tu, daripada penceramah-penceramah yang cerita tak ada fakta. Maka ini di antara sebab-sebab manusia tak dapat ilmu. Jadi sama ada salah kita ataupun salah penceramah, ataupun apa lagi kesalahan kita nak kata, maka di sinilah kita mengatakan orang yang tidak bertakwa yang boleh menyekat mereka daripada perkara yang tidak baik, iaitulah al-afatu al-kauniyah, bencana yang berlaku, semua orang sekat. Mungkin tuan-tuan dah dengar ada cerita, saya cerita tentang seorang khatib Arab. Bila berlaku bencana tsunami, dia keluar satu khutbah. Khutbah dia ni ada dalam internet, dalam YouTube ada. Dia kata, syukran corona. Kita duk takut ke corona, dia khutbah syukran corona, terima kasih corona. Dia kata lawan arus ustaz ni, tidak lawan arus kan? Dia kata lawan arus apa? Orang lain takut corona, kau terima kasih. Bila kita dengar khutbah dia baru kita faham. Dia kata corona, kami dah berjuang lama nak tutup pusat maksiat, tak tertutup. Engkau datang, semua tutup. Bukan sekat negeri kita, bukan negeri Arab, bukan negeri Melayu, antara bangsa tutup. Mari corona, banyak benda-benda yang mungkar terhapus. Jadi kita kata ada kalanya Allah Ta'ala mari peringatan itu melalui bala-bala yang berlaku. Hari ini kita tahu apa yang berlaku, apa yang akan berlaku. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita sebagai orang beriman yang cukuplah dengan peringatan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian peringatan melalui undang-undang hudud. Para jemaah sekalian, berbezanya undang-undang hudud dengan tak hudud. Kadang-kadang yang tidak hudud lebih keras. Kalau kes rogo kita kata, undang-undang sivil 20 tahun penjara. Sebab dia tu sebab lain. Sebab hudud ni rotan biasa ya.
Sebab hal tu sampai terkoyak kulit semua, kita pun tengok takut. Tapi kenapa dia tidak menjadi satu ketakutan yang kuat kepada masyarakat? Sebab apa? Sebab undang-undang itu kosong daripada nakalam minallah, pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi bila manusia ni laksana hukum Allah secara automatik, oleh kerana mengikut perintah aku, kamu buat apa yang aku suruh, maka dia ada satu kaedah dia panggil nakalam minallah, pencegahan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Orang yang pergi haji awal-awal tu kita tengok tempat-tempat penukar duit tu, waktu solat dia kunci almari dia tu, dia tutup dengan kain. Tak ada grill, tak ada rantai, tak ada apa, tutup dengan kain. Pergi solat, betul mari sambung balik cerita. Kedai-kedai pun macam tu juga. Sebab di antara laksana yang masih lagi laksanakan undang-undang hudud, iaitulah negara tanah haram. Dia tidak dijajah. Bila tidak dijajah, dia tidak ditukar undang-undang dia. Jadi kesimpulan kita mengatakan, ada orang yang tengok bencana-bencana yang berlaku ni, dia dapat manfaat, ada yang tak dapat manfaat. Bila tak dapat manfaat, dia kata apa? Wa in yarau kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Allah Taala sebut dalam surah At-Tur ayat berapa? Puak-puak kafir ni yang tak beriman, dia tengok apa yang berlaku. Kalau langit runtuh pun, dia kata itu biasalah runtuh. Benda dah lama runtuh. Tengok. Tapi ada orang yang mendapat manfaat. Contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki. Bila dia naik bahtera ni dilambung oleh ombak, apa jadi? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Semuanya ada atas kapal tu berdoa kepada Allah Taala. Yang kafir berdoa, yang tak kafir berdoa. Tapi bila balik ke laut, ke darat, dia kafir pula. Jadi ada orang yang cukuplah dengan kita tengok kepada peristiwa yang berlaku menjadi pengajaran kepada kita para jemaah sekalian. Jadi kita mengatakan kesimpulan apa yang berlaku pada Bani Israel telah menjadi monyet itu, janganlah bawa kita ni ditukar menjadi monyet. Kalau tak ada monyet secara rupa, secara fizikal, tapi monyet dari sudut perbuatan. Wallahu alam. Mudah-mudahan nasihat kita ini disebut oleh para ulama Islam, para ulama mufassir ini menjadi pengajaran kepada kita. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.